بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penuh barakah ini kita sama-sama memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk terus kita menghidupkan Jumaat ini dengan Al-Quran. Kita memuji Allah dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang pertama bahawa Allah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita umat Nabi Muhammad, walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan, ia akan meluruskan cara kita berfikir, cara kita berperasaan. Pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah hari ini Ustaz ya, kita hari Jumaat kita terus bersama dengan masih surah Al-Kahfi, surah yang tuan-tuan puan-puan mungkin sudah pun habis baca ataupun akan baca pada hari Jumaat ini, dan kita berada pada halaman 299 untuk kita melihat apakah lagi komentar daripada Allah Subhanahu taala setelah dikisahkan kepada kita cerita dua orang pemuda ya yang mempunyai seorang daripadanya mempunyai dua kebun penuh dengan anggur, di sekelilingnya ada pokok tamar, ada segala-galanya indah, tetapi apakah komentar daripada Allah untuk kita ambil lagi pelajaran pada hari ini. Jom kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita sama-sama lihat sinopsis halaman 299. Ayat yang ke-46 kita akan melihat kepada realiti dunia dan apakah yang kekal, yang perlu kita siapkan, yang perlu kita harapkan dalam kehidupan kita, yang perlu kita siapkan awal pada hari ini. Dan kemudian pada ayat 47 hingga 49 dijalankan gunung ya, digerakkan gunung, dikumpulkan manusia di padang mahsyar dan ditunjukkan buku amal perbuatan kita semua di hari kiamat. Allah membawakan peristiwa hari pembalasan ini untuk kita sama-sama membuat persediaan cuti yang bahagia ataupun sengsara. Dan kemudian Allah bawakan balik, bila bercakap tentang balik ke kampung halaman, sudah tentunya ada kaitan dengan kisah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam pada ayat 50 hingga 53 untuk sama-sama kita yakin pada perkara yang benar dan jangan tersilap alamat untuk kita balik kampung suatu hari nanti merentas dunia menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jom kita mulakan bacaan daripada ayat 46 hingga 49 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Batuk sikit dah. Tak apa Ustaz, hari Jumaat. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Fadil kanda saya Ustaz Fazrul dan juga penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time. Kita nak baca dan juga kita cuba memahami isi kandungan Al-Quran
dapatlah kita menjadikan bekalan kita dengan amal soleh yang sentiasa kita baca pada ayat surah Al-Kahfi pun di hujung nanti menyebut kesimpulannya Ustaz Fas, orang beriman beramal soleh, itulah syarat yang penting untuk mendapat rahmat ataupun syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga besar pada hari ini, besar maknanya untuk sama-sama kita hayati setiap patah perkataan yang akan dicerahkan oleh Ustaz Fazrul. Namun kita baca terlebih dahulu. Teruskan share My Quran Time di Facebook, tekan butang share pada sahabat-sahabat kita semua insya-Allah. Ayat 46 hingga 49 sama-sama kita alunkan, baca dan dengar dengan alunan jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita nampak ayat daripada surah Al-Kahfi pada halaman 299 di mana Allah menjelaskan kepada kita selepas Allah membawakan kepada kita kisah yang kedua, ya. Kisah pertama dalam surah Al-Kahfi pengurusan iman, pengurusan agama, ya, diwakili oleh kisah Ashabul Kahfi, kerana salah satu daripada perhiasan yang ada di atas muka bumi ini adalah kehidupan beragama dan kita perlu menyelamatkan iman tersebut. Dengan agama kita akan selalu tilawah Al-Quran, dengan agama maka kita akan bersabar bersama dengan rakan-rakan yang kaya miskin, ada pangkat tak ada pangkat, kerana agama iman itu yang lebih utama. Maka bila dah kita jelas agama ataupun iman itu yang menjadi neraca penting, kisah kedua bila bercakap tentang harta, Allah bawakan cabaran bila ada harta, dan nanti kita akan pergi kepada kisah ilmu. Ilmu juga boleh menjadi fitnah kepada kita di akhir zaman, di mana ia boleh menyebabkan kita makin beragama ataupun makin sombong dengan ilmu yang ada. Juga kisah tentang kuasa seperti yang disampaikan surah ataupun kisah Zulkarnain nanti kita akan hadapi ataupun kita akan ikuti. Maka ayat 46 Allah memberi kesimpulan, harta dan anak pinak adalah perhiasan. Ia adalah salah satu daripada perhiasan kehidupan di dunia ini. Maksudnya siapa dapat harta, siapa dapat anak, maka ia hanyalah kehidupan untuk kehidupan di sini sahaja. Perhiasan cantik,
bila ada perhiasan-perhiasan ini. Bila tak ada, mungkin kita rasa macam tak lengkap, ya, macam tak lengkap bila tidak ada anak ataupun harta tak berapa banyak. Tapi Allah ceritakan ia perhiasan, ianya adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi ia tidak kekal. Ia tidak kekal. Wal baqiyatus salihat, Allah beritahu jelas-jelas kepada kita jangan tertipu dengan materialism. Ya, apa maksud materialism? Iaitu ideologi yang utama adalah material ataupun dunia, ya, dunia ini sendiri. Padahal dunia itu daripada perkataan dana, iaitu sesuatu yang rendah. Allah tak memandang kepada dunia. Ada anak tak ada anak bukan lambang kemuliaan. Ada harta tak ada harta bukan lambang kemuliaan. Itu adalah kurniaan daripada Allah. Tetapi yang Allah ingin lihat kepada kita, wal baqiyatus salihat, yang kekal adalah amal soleh, ya, itu lebih baik di sisi Allah, dan juga ganjarannya itu dan juga itu adalah harapan kita yang lebih diberi perhatian. Jadi kita boleh berangan-angan, kita boleh merancang-rancang. Yang perlu kita isi pada hari Jumaat ini dan pada hari-hari seterusnya ialah bagaimana nak membanyakkan amal soleh. Itu yang perlu kita rancang. Kalau kita ada harta, macam mana kita nak tukar harta itu menjadi amal soleh? Hari ini adalah hari untuk kita derma banyak-banyak. Itu rancang untuk as-solihat ataupun wal baqiyatus solihat sebagai legacy yang akan kita dapat di sisi Allah ganjarannya yang lebih baik, dan juga kita akan dapat ini, Allah kata wa khairun amala, harapan yang lebih baik, angan-angan, cita-cita. Kerana apa? Kerana untungnya banyak. Untungnya banyak, Ustaz, ya. Bila dah ada orang ada duit, dia rancang nak melabur, nak dapat lebih banyak lagi untung di dunia. Itu sebenarnya tidak semestinya untung. Kalau orang melabur dalam saham contohnya, Ustaz, ya, dalam cryptocurrency ke macam-macam lah sekarang ni ada orang melabur kan. Jadi ada masa untung, ada masa rugi. Tetapi kalau katakan melabur menuju kepada wal baqiyatus salihat, confirm, ya, khairun inda rabbik thawaba, iaitu confirm sudah tentu ia adalah untung, ya, ia adalah amat untung. Jadi ini adalah ayat yang ke-46 untuk kita sama-sama beri perhatian. Dan pada ayat 47 Allah menyatakan, dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Daripada dunia Allah bawakan ke akhirat, ya, transisi kepada akhirat. Hari akhirat ini penting kerana orang yang materialism, ya, surah Al-Kahfi ini salah satu daripada fokusnya membantras kepada fahaman keduniaan, materialism itu sendiri. Iaitu apa? Orang ini tidak percaya pada hari akhirat. Ataupun kalau hari akhirat pun dipercaya, dia rasakan bahawa dia akan tetap jadi VIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia berbuat amal soleh. Dia sombong, dia mengumpulkan lagi, dia rasa bahawa untung dia dekat dunia ini adalah tanda bahawa Allah sayang dan dia akan untung di akhirat. Walaupun itu tidak benar, tidak betul, ya. Sebenarnya orang ada dapat anak ke, dapat banyak harta di sini, tidak ada kaitan langsung pun dengan kemuliaannya di akhirat nanti. Itu kena jelas. Kita kena jelas betul-betul, sehingga kan Allah mengatakan pada hari tersebut, hari di mana jibal akan digerakkan, dia akan bergerak. Maksudnya dia akan digerakkan dan akhirnya akan menjadi debu, ya. Wa taral arda barizah, ya, iaitu bumi ini akan diratakan. Itu istilahnya padang mahsyar, Ustaz, ya. Bila diratakan, semua orang berkumpul, wa hasyarnahum, dihalau, ya, dihalau, dikumpulkan, falam nughadir minhum ahada, tak ada seorang pun yang akan terlepas, tak ada orang terlepas. Pasal ada yang kata bahawa kalau katakan saya banyak harta, saya boleh bina bangunan, saya boleh bina kubu, ya, untuk saya lepas daripada dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang jenis yang begini, nak bina rumah kat bawah bumi lah apa sebagainya, padahal bumi dah rata dah, tak ada lagi dah orang boleh berada bawah bumi, atas langit semua tak boleh, ya. Wa'uridu, ayat 48, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan dengan berbaris, lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali, bahkan kamu menyangka bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu bangkit untuk memenuhi perjanjian. Ini adalah satu komentar lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan dikembalikan softwan,
ya, bersaf-saf, dan kita kena ingat kita berada di saf mana. Itu yang kita amat bimbang sebenarnya. Kalau kita selama di dunia ini selalu berada di pemimpin kita itu adalah pemimpin yang bawa pada takwa, baca Quran, mengikut al-Quran, sembahyang pun di belakang imam yang menuju pada Allah, maka kita akan berada di saf begitu. Tetapi cuba bayangkan kalau selama ini pagi, petang, siang, malam merujuk pada pemimpin yang tidak pun baca Quran, yang tidak pun kisah yang penting saham saya naik banyak-banyak kereta saya, rumah saya, pangkat saya, itu sahaja yang di WhatsApp pada setiap hari untuk memastikan lebih kaya, maka kita akan berada di dalam saf orang-orang yang sebegitu, yang amat mengerikan apabila Allah mengatakan laqad jitumuna, didatangkan kama khalaqnakum awwala marrah, seperti kamu diciptakan pada pertama kali. Tak ada pakaian, Ustaz. Allah. Ya, tak ada apa-apa, tak ada pangkat, tak ada nak sombong, dah tak ada dah. Harta tak ada, anak tak ada. Allah suruh kita fikir betul-betul. Kalau dah jadi begini, apa jadi? Ya, bal za'amtum, kamu yakin allan naj'alakum mau'ida. Padahal kamu pernah yakin bahawa tidak akan kami jadikan bagi kamu perjanjian. Maksudnya kami tak ada kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian. Kita okey, sampai sana nanti habis. Tak ada. Ya, padahal sebenarnya kita akan ditanya kembali. Allah sayang kepada kita, Ustaz, ya. Dalam ayat ini maksudnya Allah beritahu awal-awal apa yang akan berlaku. Macam mak lah, ya. Mak beritahu kamu jangan main tepi longkang, kan? Jangan main tepi sungai, kan? Kalau nak main elok-elok pasal takut nanti termasuk dalam sungai, lemas. Mak yang sayang beritahu risiko. Bukan mak membebel. Mak kerana sayanglah mak bercakap perkara begitu. Allah beritahu perkara ayat 48 ini agar kita terjauh daripada rugi. Kerana pada waktu itu apa yang berlaku ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 49 Allah menceritakan tentang hakikat al-kitab, ya. Apa maksud al-kitab? Adakah Quran? Bukan. Al-kitab di sini maksudnya buku catatan bagi setiap daripada kita. Jom kita baca ayat 49 sekali lagi untuk kita memahami dan juga kita memastikan, ya. Kalau orang banyak kira-kira pasal saham di sini, salah ke? Taklah salah, Ustaz, ya. Tapi kalau katakan kira saham pagi petang, nak tidur pun saham, nak kaya, nak pangkat apa sebagainya, khuatir kita terlupa untuk kira apa bekalan saya ke akhirat. Tapi kalau kita banyak kira-kira hari ni saya solat berapa, saya baca Quran berapa, saya dah derma berapa, kalau itu yang kita buat, kita perhatikan ayat 49 kesannya kepada kita suatu hari nanti. Silakan, Ustaz. Baik, masya-Allah. Ustaz Fah sebut Allah beritahu awal-awal risiko kalau mak sayang anak dia beritahu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih memang mahal menyayangi kita semua, beritahu risiko-risiko supaya kita mengurus risiko tersebut. Kerana jangan sampai bila dah berlaku kemalangan, kita nak mengurus kemalangan manusia sama manusia, okey. Tapi kalau kemalangan seperti mana ayat 49, satu risiko yang besar, tapi Allah beritahu awal-awal ini ada skrip dialog yang akan diucapkan oleh orang-orang yang akan rugi, orang berdosa, orang yang celaka di hari akhirat. Mudah-mudahan kita tak ungkap dialog tersebut, namun kita baca untuk kita melihat apakah mesej ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا
ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 49, dan diletakkan kitab catatan amalan, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa al-mujrimun merasa ketakutan, musyfiqin terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka mendapati semua yang telah mereka lakukan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi. Jadi ini adalah perkataan ya, sebagai satu hentakan daripada Allah ya, wawudi'u ataupun wawudi'al kitab, dihempaskan ya kitab catatan kepada orang-orang mujrimin. Dia macam kalau dekat penjara ustaz ya, maksudnya kalau nak diberikan bantuan ke kena jerit ataupun dihempaskan saja, tak ada bagi nah kan. Dia kalau nak bagi tuala kalau nah bagi begitu sahaja. Kerana apa? Kerana ini adalah kepada penjenayah al-mujrimun ataupun al-mujrimin dalam ayat ini. Perasaan mereka apa? Musyfiqin. Mereka berkeluh kesah, mereka merasa ketakutan di akhirat nanti, kerana di dunia ini mereka tak rasa takut. Mereka tak rasa takut, mereka buat kacau, mereka buat bising, mereka kacau pada orang lain, maka kerana mereka kacau di sana mereka akan dikacau ya. Tetapi kalau kita rasa bimbang, kalau dalam surah At-Tur ayat 26 bercakap tentang kita ni rasa macam kita dah waktu sembahyang lah, rasa macam bimbang kan, kena baca Quran lah. Itu menyebabkan apa? Kita bila sampai di sana kita tak rasa lagi musyfiqin tersebut, pasal di musyfiqin kita rasa di dunia ini. Maka inilah yang kita ingin lihat bersama apabila dinyatakan oleh orang-orang mujrimin ini, ya wailatana ya, celaka kami malihadzal kitab, tidak ada satu pun, mengapa dalam kitab ini, apa masalahnya kan? Kitab ini semuanya ada, yang kecil yang besar, saya menipu, saya bercakap ketika orang baca Quran, saya buat bising, saya kacau orang, semua ada, mengapa ni kan? What's wrong kan, kalau bahasa Inggeris ustaz ya. Nak ceritanya adalah orang-orang penjenayah ataupun musyfiqin ini ataupun mujrimin ini, dia rasa amat takut kerana semuanya terbongkar. Di dunia mungkin kalau orang bersalah, dia pergi mahkamah ustaz ya, dia ada kes 40 ke 46 ke, dia pergi pengaruh orang tertentu, akhirnya satu kes diketepikan, kemudian yang satu lagi disembunyikan, yang satu lagi ditangguhkan. Boleh dia buat begitu, tetapi no way man. Okay, sampai di akhirat nanti, wa wajadu ma amilu hadira, apa sahaja yang dia pernah buat, amilu, what you did last dunia, okey, hadira, hadir ya, akan muncul. Wala yadhlimu rabbuka ahada, tak boleh lepas walaupun sedikit. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, amala, iaitu perkataan yang kita jumpa, kita bertemu pada ayat 46, mengharap, angan-angan, cita-cita. Ini adalah cita-cita yang Allah angkat puji di dalam surah Al-Kahfi, kerana jomlah kita merancang, jomlah kita mengharapkan bahawa kita dapat untung yang banyak. Di mana? Apabila kita melakukan amal soleh di sini, maka untungnya berganda-ganda sampai di akhirat sana. Dan amalan ataupun harapan itu adalah harapan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar jangan kita banyak tulun amal ataupun panjang angan-angan untuk berada di atas muka bumi ini sahaja. Kita berhenti sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal saleh yang berterusan itulah yang lebih baik, yang menjadi pahala di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Khairun amala. Harapan inilah cita-cita kita, bukan sekadar untuk kita nak meraih syurga, tetapi mestilah disusuli dengan amalan-amalan. Jangan seperti mana kata Ustaz Faz, panjang angan-angan saja kita berangan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah, tapi kita tidak melakukan pekerjaan untuk tujuan tersebut. Mudah-mudahan kita semua Allah catatkan buku amalan kita, kita tak mengukatkan skrip orang-orang yang berdosa seperti tadi, kecil dan besar semua ada noted. Semua tercatat belaka. Tak boleh tipu. Sebab tu nak beritahu Allah tak zalim. Manusia cukup mencatat, Allah juga ada buku amalannya. Mudah-mudahan kita dapat catatan amalan sebelah kanan dan kita menjadi orang-orang yang berjaya, insya-Allah. Amin. Baik, sedikit tajwid sebelum kita meneruskan. Tajuk hari ini berkenaan dengan kesalahan yang biasa berlaku pada maksilah. Maksilah ada dua, maksilah qasirah semalam kita bicarakan, hari ini maksilah tawilah. Kita lihat apakah kesalahan pada maksilah tawilah yang boleh dan juga biasa berlaku. Yang mana kita tahu maksilah tawilah ni ialah apabila hak dhamir yang berbaris di depan dan juga bawah berada di dua huruf yang berbaris, yang mana huruf selepas hak dhamir itu adalah hamzah qat'i, hamzah qata', maka berlakulah maksilah tawilah. Contoh, fa fasaqa an amri rabbihi. Rabbihi, hi itu adalah hak dhamir, hak kata ganti nama, al mufrad al ghaib lil mudzakkar. Kemudian sebelum tu berbaris. Okey, dah. Selepas tu berbaris juga, dah cukup dah jadi maksilah. Cuma selepas hak dhamir itu ataupun hak kata ganti nama itu ada hamzah, huruf yang berbaris itu hamzah, maka dijadilah maksilah tawilah. Maka kena baca seperti mana mat mufassir kita baca 4 ataupun 5 harakat. Fa fasaqa an amri rabbih afatattakhiduna. Contoh kedua, afatat. Dalam ayat akan kita baca nanti, ayat ke-50 nanti, selepas ni kita akan teruskan ayat separuh masa yang kedua. Ada dua lebih kurang maksilah tawilah. Kemudian afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya. Huruf hak dhamir yang berada di antara dua huruf yang berbaris. Sebelumnya ta, tak kisahlah huruf apa, sebelumnya huruf ta, dan selepasnya huruf berbaris dan mesti hamzah untuk melayakkan, untuk menjadi syarat bahawa ia adalah maksilah tawilah. Tawilah tu nisbah kepada panjanglah, ataupun juga disebut maksilah kubra, silatun kubra. Jangan peliklah kau dengar biasa dengar maksilah tawilah, dalam kitab ni sebut maksilah kubra pula ustaz. Sama aja, itu istilah saja berbeza, hukum yang sama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Maksilah tawilah ataupun maksilah kubra ke al-kubra? Kubra saja ya. Jadi itu panduan untuk kita jangan keliru kalau perkataan itu terkeluar Ustaz kan. Dengar sama je sebenarnya. Yang penting ialah bacaan yang panjang tersebut ya, yang besar tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah pun melihat membaca ayat sehingga ayat 49 bila Ustaz ulang balik al-mal wal banun Ustaz ya. Banun tu tak semestinya anak-anak saja. Dia sebenarnya bani, iaitu pekerja, follower ya, pengikut. Jadi itu sebabnya lebih kalau luas lagi Ustaz, lebih luas ya. Dia kalau walid dan juga walidah itu dia merujuk pada anak kandung ya. Tapi kalau al-banun ini kita punya bani ataupun kita punya staff lebih kan besar. Lebih besar lagi. Itu sebabnya ada orang berbangga kan kalau ditanya staff berapa orang, 5 orang ya. Staff berapa orang? Saya baru 1000 orang, nak tambah lagi. Itu juga salah satu daripada kaedah membangga yang Allah kata itu tak ada apa-apa pun sebenarnya, 1000 ke 1 ke tak ada staff, jadi staff pun it's okay. Yang pentingnya ketika jadi staff adakah tambah amal soleh Ustaz ya. Ketika jadi bos adakah dia tidak menekan kepada orang bawah, pasal sebenarnya semua itu akan dicatat ya, kecil besar
apa yang berlaku kepada orang miskin di Hulu Tembeling ataupun yang berlaku di mana sahaja di negara ini ataupun di mana-mana negara, pemimpin yang ada banyak banun akan dipersoalkan nanti di akhirat nanti. Jadi agar kita tidak lupa daerah yang kita akan rentas, semua orang akan rentas, dapat rentas negeri ke tidak, tapi semua orang akan rentas ke tempat ini, namanya akhirat. Allah bawakan perspektif kisah kita Nabi Adam bersama Iblis pada ayat 50, kita baca sehingga ayat 53. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita terus baca ayat 50 hingga 53, yang mana ayat 50 tu terdapat apa yang hukum kita bincangkan tadi, maksilah tawilah ataupun maksilah kubra. Sama kita sempurnakan. Cuma kalau kita wakaf dia tak jadilah, tak ada bacaan panjang, maka dimatikan hak itu, disukurkan hak itulah. Okey. Baik. Ayat 50 hingga 53. Kita terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 50 hingga 53 mengingatkan kepada kita ya bagaimana tentang sejarah kita dahulu Ustaz ya. Sejarah bagaimana Nabi Adam dan juga Iblis ya. Ada banyak versi ataupun ada banyak kali berulang kisah ini, dan dalam surah Al-Kahfi muncul lagi. Sebelum ini ada dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Baqarah, kita melihat juga dalam surah Al-Isra. Cuma di dalam surah Al-Kahfi ini Allah menyatakan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah daripada jin, maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Layakkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah Iblis itu sebagai pengganti orang yang zalim. Ada banyak poin di dalam ayat 50 ini, terutama bila cakap tentang surah Al-Isra, banyak bersama ataupun deal dengan orang-orang Yahudi Ustaz. Kalau surah Al-Kahfi banyak berhujah dengan orang Kristian. Ya, orang Kristian. Disebabkan apa? Orang Kristian dia mempunyai perspektif bahawa Iblis adalah di kalangan jin ataupun Iblis adalah kalangan malaikat. Mula-mula Iblis daripada kalangan malaikat, kemudian malaikat ini kira nak menderhaka, maka akhirnya jadilah Iblis. Dia panggil Lucifer, ya, Lucifer.
Jadi betul ke ya, dalam kefahaman Al-Quran ataupun dalam kefahaman Islam, iblis bukan daripada kalangan malaikat, bukan daripada kalangan malaikat, iaitu iblis Allah kata kana minal jin, ya, kana minal jin. Jadi dia adalah kumpulan jin, bukannya kumpulan malaikat. Mengapa penting? Pasal bila orang kata iblis ini daripada kalangan malaikat, maksudnya dia kata malaikat pun boleh jadi iblis, boleh jadi jahat. Jadi kalau kita ni jadi jahat, okeylah apa? Dia jadikan hujah itu. Malah di dalam agama Kristian, mereka okey kalau katakan fafasaqa, iaitu apa maksud fafasaqa? Derhaka. Derhaka tak apa, buatlah minum arak ke ataupun bunuh ke ataupun apa-apa saja, asalkan percaya kepada siapa? Kepada Jesus Christ. Percaya kepada Nabi Isa. Jadi ini adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya iblis ini dia cuba ganggu, dan ganggunya ini dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita main-main, ya. Pasal iblis dia akan cuba ganggu dan menyebabkan kita akan bising, akan bercakap dan juga mengganggu kepada perkara-perkara kebaikan. Ini memang peranan iblis di dalam ayat ini dinyatakan fafasaqa an amri rabbih, iaitu dia akan derhaka daripada urusan Tuhannya. Jadi afatattahizunahu wa zurriyatahu awliya, kamu nak ambil ke daripada kalangan iblis ini sebagai penolong, dan padahal dia adalah musuh, Ustaz. Ya, iaitu bila orang-orang yang berada di Mekah ini dia kata tak payahlah percaya pada nabi ni, dia ni manusia biasa, kalau nak bagilah malaikat. Bila malaikat tak turun, mereka tak nak ikut manusia biasa, dia malaikat manusia, dia tak nak ikut manusia, tapi dia nak ikut kepada iblis. Jadi Allah kata bi'salil zalimina badala, ya, teruk sangat pada orang zalim ini, dia tukar, kan. Sepatutnya dia beriman kepada Allah dan dia ikut kepada nabi yang membawa risalah, tapi dia pergi tukar, aku tak nak ikutlah kepada manusia ni manusia macam aku je. Dia tukar dengan iblis sebagai ikutannya. Jadi ini adalah satu penghujahan kepada orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai aulia. Dan lebih daripada itu, Allah bawakan kebesaran Allah ini pada ayat 51. Ma ashhadtuhum, mereka itu sebenarnya bukan saksi. Aku tidak menghadirkan mereka iblis untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Buat apa nak ambil iblis sebagai penolong, kan? Padahal mereka tidak terlibat dengan penciptaan langit dan bumi, tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Iblis ke, manusia ke, malaikat ke, semua Allah ciptakan tanpa ada pertolongan daripada iblis. Pasal ada orang kata bahawa baik kita ambil penolong daripada iblis pasal apa, ataupun orang-orang kuncu-kuncunya, kan. Ataupun ada yang kata bahawa ambillah Nabi Isa, Ustaz, kan. Pasal Nabi Isa boleh menyelamatkan kita dan dia boleh cakap pada Tuhan Father, cakap pada God the Father untuk selamatkan, pasal kita ni siapalah kita, kan. Ini adalah kefahaman songsang yang ada dalam pelbagai agama. Allah kata tak perlu Nabi Isa, tak perlu kepada sebarang makhluk untuk dijadikan sebagai sumber syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di hujung itu Allah kata wama kuntum muttakhidal mudillina aduda, ya, iaitu aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong, ya. Jadi ini perkara penting Allah nak beritahu kepada kita, walaupun kita rasa macam kadang-kadang, Ustaz, ya, orang kagum kepada orang buat baik. Ini sejarah, kan. Kagum pada orang buat baik sampai dia diidolakan dan dia dijadikan sebagai patung yang disembah. Kerana apa? Pasal saya terhutang budi kepada orang yang soleh ataupun orang buat baik. Tidak perlu. Pasal apa? Pasal pada hari akhirat nanti ayat 52 akan menjelaskan apa yang berlaku kepada orang yang menyembah, yang mengidolakan kepada makhluk. Kita baca sekali lagi ayat 52 agar kita jangan terjebak kepada materialism dalam beragama. Silakan, Ustaz. Baik, kita fokuskan pada ayat 52. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi matlamat utama kita akhirat, yang mana dunia ini adalah satu kesempatan untuk kita. Kesempatan dunia ini adalah satu kesempatan, janganlah kita menghabiskan sia-siakannya dengan maksiat dan perkara yang sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yaqulu
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. صدق الله العظيم. Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu sangka itu, lalu mereka memanggilnya tetapi mereka sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka Jahannam itu sendiri. Jadi ini adalah panduan untuk kita bagaimana kalau katakan kita beribadah ataupun beragama, jangan sampai kita mendewa-dewakan sesama makhluk. Ini penting. Pasal Allah menyatakan pada hari itu yaqulu nadu syuraka iyalladhina za'amtum, akan diminta untuk panggillah, kan, siapa yang kamu nak panggil, yang kamu dewa-dewakan dahulu itu, panggillah dia, ya, yang kamu rasa dia akan membantu kamu, akan menyelamat kamu, dia savior, penyelamat, ya, yang kamu minta dikubur ataupun kamu rasakan bahawa saya mesti pertahankan makhluk ini, padahal sebenarnya fada'ahum, bila kamu panggil, falam yastajibu, mereka tidak akan jawab walaupun sikit. Istilah di sini ustaz ya, bukan falam yajibu, tapi falam yastajibu, sedikit pun mereka tidak akan jawab lahum kepada mereka, waja'alna bainahum mawbiqa, dan dijadikan pada mereka itu tempat kebinasaan, disebabkan kerana beragama pun dimaterialismkan. Ya, maksudnya kita kena jaga-jaga agama di akhir zaman ini, ia akan mempunyai fitnah-fitnah, ancaman, dan salah satunya ialah kita mengaitkan amalan agama kita itu dengan orang, bukan dengan kebenaran daripada al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat 53 Allah menyatakan lagi, ya, wara'al mujrimun, pada orang yang berdosa yang melihat neraka, lalu mereka menyangka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat keluar daripadanya. Ini adalah kefahaman bagi orang-orang yang penjenayah ataupun orang-orang yang berdosa. Di dunia dia rasakan bahawa boleh kot saya keluar, kan, kita ada harta, kita ada pengikut, kita ni okey kot, Allah suka dengan kita. Tetapi Allah kata bila dah sampai ke sana, mereka kata muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Tak ada jalan keluar dah. Pasal apa? Pasal di dunia dia sudah pun menggunakan segala perkara jalan keluar, kreativiti dia untuk menidakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia rasakan dia boleh buat macam-macam, dia tidak terkesan dengan al-Quran, maka di akhirat nanti mereka habis jam segala kreativiti. Itu memberi panduan kepada kita, gunakan kreativiti kita untuk berbuat amal soleh, bukannya untuk kreatif melanggar ataupun untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi halaman 299, kita sama-sama saksikan. Iaitu yang pertama, kita rancang dan jadikan harta, anak, pengikut kita sebagai pelaburan ke akhirat. Jangan kita sekadar berbangga dengan harta dan pengikut kita. Yang pertama. Yang kedua, buat persediaan untuk ke akhirat sana. Bukan sekadar kita berangan-angan, tetapi perlu ia disertakan dengan perancangan amal soleh. Yang ketiga, selalu berwaspada pada musuh yang ingin memerangkap manusia, iaitu iblis, di mana dia akan menyebabkan kita kacau, menyebabkan kita mengubah keutamaan dalam hidup, mengutamakan dunia berbanding persediaan amal menuju akhirat. Kita doa Allah pelihara kita, dipimpin Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan lagi baik, anak-anak yang keberkatan, ya Allah. Mengalihkanlah keberkatan dalam harta-harta kami dan juga anak-anak yang Kau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau jadikan mereka ini sebagai musuh kami, ya Allah, penyebab kami terjerumus ke lembah kemaksiatan yang mengundangkan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami daripada bisikan musuh, daripada gangguan musuh dan bisikan syaitan, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami catatan amalan daripada sebelah kanan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami hari akhir, ya Allah. Padamkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Padamkanlah daripada buku catatan amalan kami, amalan-amalan yang buruk, ya Allah.
Ya Allah, kekalkanlah dan terimalah akan amalan-amalan soleh ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, terimakanlah akan taubat kami. Ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita Ustaz ya dengan panduan Al-Quran, dan insya-Allah kita ada program namanya Rahsia Insan Cemerlang Hidup pada hari Sabtu ya, sebagaimana kita maklumkan sebelum ini. Tuan-tuan jangan lupa untuk mengikuti pukul 5 pagi ya, kerana kita nak mendalami keluarga Malaysia berpandukan Al-Quran bersama dengan Yang Berhormat Menteri Agama. Ya, moga-moga tuan-tuan dapat ikuti di online nanti ya, agar kita kejutkan ahli keluarga dan kita terus menjadi orang yang insan cemerlang hidup. Ya, rahsia insan cemerlang hidup reach pada pagi-pagi ini, dan kita sama-sama berjumpa pada hari esok insya-Allah. Jadi kita bertemu ulangan program ini pada malam ini dan juga pada pagi esok pukul 6, tapi pukul 5 dah bermula dah rahsia insan cemerlang hidup. Moga-moga terus kita bersama Quran, My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.